Okay, hai. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk PDPR, di mana kita akan belajar berkenaan dengan daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Itu yang pertama yang akan kita belajar hari ini. Yang kedua, kamu akan belajar macam mana nak mengira jisim matahari dan jisim bumi, ya. Okay, kita lihat dululah part yang pertama, iaitu daya memusat dalam sistem gerakan satelit. Okay, so sebelum kita lihat dengan lebih mendalam, so kalau daya memusat ini, daya memusat dipanggil dalam English, dia dipanggil sebagai centripetal force. Yang ini dipanggil sebagai, kalau kamu nak research dia dalam Google ke dalam YouTube ke, dipanggil sebagai centripetal force. Jadi kita lihat dulu satu video dalam YouTube tu berkenaan dengan daya memusat. Lepas tu laju linear dia, lepas tu kita tengok macam mana dengan pergerakan memusat, pecutan memusat dia. Kita lihat dulu video tersebut. Imagine you've got a tennis ball attached to a piece of string, and you start swinging it in circles. Whoa now, watch out for your buddy. Let's take a closer look at the fascinating physics of this simple action. You've probably heard of Newton's second law of motion as it relates to objects moving in a straight line. Turns out, Newton's second law also tells us about the net force on an object as it moves in a circle. When an object moves in a circle, its velocity changes direction. Since the velocity is changing, that means we have an acceleration. And we know from Newton's second law that if we have an acceleration, we have a net force. Now back to our spinning ball. For objects undergoing circular motion, the net force on the object is called the centripetal force. It's a weird sounding word, but it's Latin for the phrase center seeking. It's named centripetal because the centripetal force always points to the center of the circle. The ball has a tangential velocity, so if you suddenly cut the string, it would fly off in whatever the tangential direction was at the moment you made the cut. But assuming you don't cut the string and you keep swinging the ball's tangential velocity is constantly changing directions. This means the ball is accelerating, and the reason it's accelerating is due to the centripetal force. The centripetal force acting on the ball is constantly directing the ball towards the center of the circle, your hand. This, combined with the ball's velocity, keeps the ball swinging in a circle. The same centripetal force that keeps the tennis ball swinging in a circle also keeps roller coasters on the track as they go through a loop-de-loop. So the next time you're having a blast on a roller coaster, you can thank the centripetal force. Jadi itu ialah sedikit pengenalan berkenaan dengan apa yang akan kita belajar pada hari ini. So apa yang kamu belajar pada hari ini adalah berkenaan dengan centripetal force, ataupun dalam bahasa Melayu dia dipanggil sebagai daya memusat. So apa itu daya memusat? So contohnya kalau kamu lihat tadi dia gunakan tennis ball dengan tali, kan. Kalau kita putar-putarkan tennis ball dengan tali itu, kenapa tennis ball tu dia dapat bergerak dalam satu orbit membulat? So sebab dia ada tali menahan dia. Macam mana pula dengan case satelit ni? Kenapa dia tak bergerak keluar daripada orbit dia? So semua itu adalah disebabkan oleh satu daya yang kita panggil sebagai daya memusat lah. So daya memusat ni di sinilah, dan dia sentiasa bertindak ke pusat tu. Kalau di sini, kalau dia satelit tu mengelilingi bumi, bermaksud daya centripetal force ataupun daya memusat tu dia akan bertindak ke pusat bumi lah. Sebab itu dia punya sumber tarikan dia, iaitu daya graviti, kan, yang kita belajar pada awal bab ini. So itu ialah daya memusat. Daya memusat memastikan objek yang bergerak sentiasa kekal pada orbit dia. Persoalan yang kedua ialah, kalau dia ada daya tarikan ke bawah, kan, kenapa satelit itu tidak beransur-ansur turun ke bawah? Kalau ikut logik dia, kan, dia ada daya tarikan ataupun daya memusat ke tengah. So satelit ni dia akan beransur-ansur turun ke bawah ataupun semakin ditarik ke arah permukaan bumi, kan. Tetapi kenapa dia mampu mengekalkan ketinggian yang konsisten di point A,
point B, point C dia boleh mengekalkan ketinggian yang konsisten. Itu disebabkan oleh satu komponen yang kita panggil sebagai laju linear. Sekiranya laju linear dia cukup besar, kalau laju linear satelit tersebut ataupun apa-apa objek yang bergerak mengelilingi satu orbit itu, kalau dia sudah mencapai satu nilai yang besar, ataupun yang cukup besar, dia mampu bergerak lah. Dia akan mampu bergerak tanpa mengelilingi bumi itu, tanpa berubah ketinggian dia. So itu adalah kerana laju linear dia adalah cukup besar lah. So jadi sekarang kita ingat balik tayangan video tadi. Alright. Now, ada kata tadi kan, so kita pergi ke contoh yang seterusnya lah. Di mana daya laju dia bertindak. So di setiap titik ni, balik pada contoh tadi bumi ni, di setiap titik ni, point A, let's say lah sini ialah point A, ini ialah dia punya daya memusatkan. Dia punya hal laju linear tu sentiasa bergerak pada arah 90 dengan daya memusat. Kalau di sini dia punya laju linear akan mendatar dulu dalam bentuk dalam matematik dia dipanggil sebagai tangent. Begitu juga dengan yang ini, dia akan ke arah sinilah. So itu ialah arah dia punya laju linear tu. So contohnya kalau sesuatu objek diikat menggunakan batu, dia sama seperti kalau kamu ikut pertandingan baling tukul besi tu. Let's say kalau kamu sekarang sedang putar sebelum kamu nak balingkan, kamu perlu putar-putar kanan untuk menghasilkan kelajuan yang tinggi. Jadi let's say kalau kamu lepaskan di point sini, mana pergi dia? Dia akan pergi pada arah yang lurus kan, dia punya piring tu ataupun tukul besi tu. Itulah arah laju linear dia. Dan kalau kita lihat daripada, let's say saya letakkan point A, point B, arah laju dia sentiasa berubah-ubah. Ini ke arah sini, kalau di point B lain pula arah dia. Kalau C pun lain, V ni, C, D. Kalau di D pun lain. So arah dia sentiasa bertukar-tukar, bermaksud hal laju dia pun berubah-ubah. Jadi kita ada satu lagi komponen yang akan kita belajar, iaitu pecutan. So apakah formula daya memusat ni? Kalau kita lihat petikan dia bagi suatu objek, kamu tengok di dalam buku teks ataupun di depan ni lah. Bagi suatu objek yang melakukan gerakan membulat, terdapat suatu daya yang bertindak ke atasnya dengan arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan tersebut. Dia sentiasa menuju. Jadi daya tersebut kita panggil sebagai daya apa? Daya tersebut kamu panggil sebagai daya memusat. Jadi formula untuk daya memusat, sama ada dia case untuk angkasa lepas, satelit, ataupun untuk yang ini kamu ikat satu objek dengan batu, dengan tali, lepas tu kamu putar-putarkan, semua formula dia adalah sama. Daya memusat formula dia adalah F equal to mv kuasa 2 per R. Ini ialah formula daya memusat. Daya memusat apa unit dia? Dia masih gunakan unit Newton lah. Apa M tu? M ialah dia punya jisim, V ialah dia punya laju linear, dan R adalah jarak. Sama juga dalam kes ini kita mesti kira daripada pusat ke pusat, sehinggalah pada center objek tersebut. Kalau satelit dengan bumi, kamu kiralah dari jarak satelit sampailah ke jarak pusat bumi itulah. So, ingat center tu center. Itu ialah dia punya daya memusat. Daripada daya memusat, kita akan belajar satu lagi komponen. Oleh kerana laju dia tadi berubah-ubah, laju dia berubah-ubah, so kamu akan belajar berkenaan dengan pecutan pula. Ini ialah pecutan memusat. Kita akan belajar berkenaan dengan pecutan memusat. Pecutan memusat formula dia adalah apa? Formula pecutan memusat,
V kuasa 2. Okey, tak dapat cikgu kemaskan dulu. Okey, pecutan memusat, formula dia adalah, okey, simbol pecutan ialah A kan. A sama dengan V kuasa 2 per R. Ini ialah formula pecutan memusat, di mana V sama juga, V tadi ialah laju linear, R sama dengan jarak, dan unit untuk pecutan samalah, sama seperti gerakan, ialah ms negatif 2, ataupun unit-unit yang setara dengan dia lah, ataupun millimeter per second ke, square ke, okay? Kilometer per hour square ke, okay? So semua itu merupakan unit bagi pecutan. Okay, so itu ialah formula khas. Ada dua formula untuk bahagian pertama ni. Yang pertama kamu belajar berkenaan dengan daya memusat. Yang kedua kamu belajar berkenaan dengan pecutan memusat. Okay, so kita akan cuba pengiraan dia. Okey, ada pengiraan di sinilah untuk kamu cuba. Okey, number 5. Sebuah satelit buatan manusia berjisim 400. Okey, untuk number 5 ni, so M sama dengan 400 kilogram. Okey, kita tahu jari bumi kamu boleh gunakan simbol R besar lah. Lepas tu laju linear bagi satelit tersebut ialah 6.96 darab 10 kuasa 3 ms negatif 1. Berapakah? Okey, yang ini dia minta daya memusatkan. So M V kuasa 2 per R. So kamu masukkanlah pengiraan dia. Dia tak bagi tahu satelit tu berapa kan, berapa tinggi dia daripada permukaan. So kita guna saja nilai inilah, sebab dia tak bagi tahu satelit tu berapa tinggi dia. So andai kata dia ada macam ni, ini satelit, tinggi dia berapa. Okey, kamu perlu ambil dia punya ketinggian daripada center of the earth until the height of the satellite. So tetapi dalam kes ini dia tak bagi pun gambar rajah, dia tak bagi pun berapa tinggi dia. Jadi kita guna saja nilai R itulah. Okay. Itu ialah contoh pengiraan. So kalau ada soalan bertanya berkenaan dengan pecutan memusat, sama jugalah kamu ganti saja mengikut information yang dibagi dalam soalan tu. Okay, itu ialah part pertama. Cikgu ringkaskan penerangan. Okay, so bahagian yang kedua, okay, untuk PDPR hari ini ialah kamu akan belajar macam mana nak mengira jisim bumi dan jisim matahari. Okey, rumusan dia ada di muka surat berapa? Muka surat muka surat 95. Okey, untuk menentukan rumus ini boleh digunakan untuk jisim bumi dan matahari ya. Okey. Jadi apakah formula untuk mengira jisim bagi kedua-dua jasad tersebut, bumi dan matahari? Jadi kamu boleh gunakan formula M sama dengan 4 pi kuasa 2 darab dengan R kuasa 3 per G. Apa itu G? G ialah pemala kegravitian semesta kan? Masih ingat berapa nilai dia? 6.67 eksponen negatif berapa? Negatif 11 yang kita belajar. Okey, itu ialah pemala kegravitian semesta. Lepas tu darab dengan T kuasa 2. Apa itu T? T ialah tempoh. Apa itu T? T ialah tempoh dia mengorbit. Okey, tempoh planet 1. Kalau kamu tengok dia T tu, T ialah tempoh
peredaran, contohnya tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi. Kalau nak kira matahari pula, tempoh peredaran bumi mengelilingi matahari dan sebagainya lah, akan dibagilah. Okay, so itu formula dia. Okay, cikgu ulang balik. Untuk kira jisim dia M, biasanya ini sama juga, unit dia adalah dalam, kamu kira dalam kilogram. Pi ni kamu boleh ambil lah dalam kalkulator tu, just gunakan simbol dalam kalkulator tu. 4 pi kuasa 2 darab dengan R kuasa 3. R kuasa 3 tu ialah apa dia? Okay, R kuasa 3 ni ialah dia akan bagi satu objek rujukan dia. Contohnya kalau dia nak kira jisim bumi, mungkin objek rujukan dia adalah bulan. So kamu ambil lah di sini jejari orbit dia. Okay, iaitu daripada objek tersebut kepada bumi. Kalau dia adalah matahari pula, mungkin objek rujukan yang dibagi ialah bumi itu sendiri. Kalau dia nak kamu kira apa tu, jisim untuk matahari, so sama juga, R tu kamu ambil dia punya orbit dia. Ini ialah jejari orbit. Okay, kejap, cikgu senaraikan supaya senang kamu nak lihat dia. Okay, itu cara dia lah. Okay, so R sama dengan jejari orbit, ataupun daripada objek rujukan sehinggalah ke pusat bumi, ke pusat matahari itu. G ialah berapa nilai kemarin? G ialah pemala kegravitian semesta yang kita belajar ialah 6.67 eksponen 10 negatif 11. Apa unit dia? Unit dia adalah apa? Ada dibagilah Newton, meter negatif 2, lepas meter square, kilogram negatif 2. And then T itu apa? T ialah tempoh satelit, tempoh peredaran. Okay, peredaran, contohnya kalau dia nak kira bumi punya tempoh peredaran bulan, okay, mengelilingi bumi. Ataupun kalau dia nak kira, dia gunakan satelit, itu ialah tempoh satelit tu. Ini objek ni terpulang lah, apa objek rujukan yang dibagi, boleh jadi bulan, boleh jadi satelit, boleh jadi bumi itu sendiri mengelilingi matahari pun. Jadi kita lihat pada contoh pengiraan sebelum kita tamat untuk hari ini ya. Okey, nombor 6, Raja 3.23 menunjukkan sebuah planet Euterik mengorbit mengelilingi matahari dengan jejari orbit. Okey, dia ada bagi jejari orbit specifically daripada center ke center. Okey, ini ialah jejari orbit dia. Okey, tempoh peredaran, seperti yang cikgu katakan tadi, setiap kes dia akan bagilah planet rujukan, objek rujukan. Dalam kes ini dia bagi adalah Utarit, iaitu planet Utarit. Okey, ini rujukan dia. Mungkin dia bagi satelit untuk bumi ataupun bulan. Terpulanglah, dia mesti ada satu objek yang mengorbitkan matahari ataupun bumi yang hendak dikira jisimnya. Okay, so itu ialah dia punya tempoh. Tempoh dia pun tak perlu convert apa-apa sudah. Okay, sudah dalam bentuk saat. So tinggal kamu nak masukkan formula dia lah. Okay, so kita cuba. Okay, so formula untuk jisim tadi apa dia? M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan G T kuasa 2. Betul ke formula cikgu tu? Okay, betul lah. Okay, alright, so kita masukkan dia 4 pi kuasa 2 pi. Kamu just guna saja simbol yang ada dalam kalkulator, nilai yang sudah di setting dalam kalkulator tu.
So R adalah 5.79. Okey, 5.79 eksponen dengan 10. Okey. Ni dia eksponen 10. Lepas tu jangan lupa jarak dia tu ataupun jejari orbit dia kamu mesti kuasa 3 lagi. So pastikan penggunaan bracket tu penting lah. G tadi ialah pemala kegravitian semester iaitu 6.67 eksponen negatif 11 darab dengan tempoh dia adalah 7.57 eksponen 6. Jangan lupa dia ada kuasa 2. So dalam penggantian kamu ganti juga sebagai kuasa 2. And then apabila kamu ganti dengan betul, kamu tak ada masalah lah nak dapatkan jawapan dia dalam bentuk kilogram, sebab semua tu sudah dalam SI unit, tak ada conversion yang perlu kamu buat. Okay, so that's it. Sehingga contoh ini, lepas tu kamu cuba buat tugasan-tugasan, lengkapkan isi tempat kosong dalam modul kamu dan contoh-contoh pengiraan yang ada di dalamnya lah. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Bye.